alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT dapat kita bertemu lagi pada malam yang ke-28. Dan pihak Jana Kuasa Karya Masjid mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan istiqamah daripada awal Ramadan sampai pada malam ini. Jadi sebelum kita mulakan tazkirah pada malam ini ada sedikit pengumuman, iaitu pagi esok ada kuliah subuh sama Ustaz Zulkifli Muttalib. Dan tazkirah Ramadan pada malam esok adalah Ustaz Muhammad Yaakob Yusra, iaitu salah seorang penceramah di Mutiara FM. Jadi malam esok jangan lupa datang ramai-ramai. So untuk malam ni dengan bersadi majlis menjemput Ustaz Zali Rashid daripada Alma untuk menyampaikan tazkirah pada malam ini. Jadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertama kali marilah kita sama-sama merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kita masih peluang untuk terus hidup dan berkesempatan menunaikan tanggungjawab kita di dalam bulan Ramadan ini. Sedang tak sedang kita dah berada di penghujung bulan Ramadan. Saat yang berlalu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan sebagaimana kita faham, sebagaimana kita sedia maklum, adalah bulan yang mana Allah Ta'ala peruntukkan daripada 12 bulan hanya 1 bulan diperuntukkan kita berpuasa, yang mana dengan berpuasa dapat mendidik jiwa kita, dapat mengkontrol perasaan, dapat mengkontrol nafsu kita. Bulan Ramadan, balik bulan Ramadan, syaitan dibelenggu, hanya tinggal nafsu. Ketika inilah yang menentukan pada kita bagaimana kita nak kontrol nafsu kita. Kawan nafsu kita, sementara kita ni tidak didatangi bisikan-bisikan syaitan yang sentiasa pada 11 bulan yang lain dia sentiasa berada bersama kita. Di kiri kanan kita, apabila diseru kebaikan, maka didatang dengan berbagai-bagai. Sama ada didatang syaitan bisikan dia kepada kita supaya kita jangan buat baik, ataupun dia suruh kita buat baik. Syaitan ni dua keadaan dia, fungsi dia. Kok baik pun dia kena, kok jahat pun dia kena. Macam mana tuan-tuan? Kok baik dia suruh kita dia diri, buat apa orang nampak kalau kata sedekah tu kata hang pura kan, macam tu. Berbagai-bagai kalau kata nak sedekah, sebagai contoh lah kita kata sedekah kan, dia kata kita tu ada sikit tu bagi ni anak-anak hang apa semua ni macam mana kan, habis kat tu kan mai tabung tak peluang juga jalan pun. Begitulah kerja syaitan yang sentiasa berusaha menjahannamkan umat Nabi Muhammad SAW. Kerja dia itu yang fungsi utama. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala bagi berkesempatan kepada kita menemui bulan Ramadan yang Allah Subhanahu Wa Taala ikat syaitan, tinggal nafsu kita
Di sinilah tempat yang terbaik untuk kita kawan nafsu kita, supaya berbekalkan bulan 11 bulan Ramadan yang akan datang ni, kita akan mampu kontrol jiwa kita, perasaan kita, dan juga hati kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah membahagikan kategori kepada puasa, darjat puasa orang yang berpuasa ini. Imam Al-Ghazali membahagikan kategori yang pertama dinamakan dengan awam, puasa orang awam. Apa puasa orang awam ni tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmati Allah? Puasa orang awam ni tuan-tuan, iaitu puasa orang yang mana apabila sebelum subuh tadi dia bersahur apa semua, kemudian dia menahan diri daripada makan dan minum, kemudian dia tidak berjimat di siang hari, kemudian dia tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa daripada subuh sampai azan waktu maghrib. Itu puasa orang awam, yang mana di siang harinya dia hanya menjaga itu sahaja, tetapi dia tidak menjaga mulutnya, dia tidak menjaga pandangan matanya, dia tidak menjaga pandangan telinga, tidak menjaga pendengarannya, tidak menjaga kaki dan tangannya, yang mana melakukan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang Allah SWT larang. Ini yang dipanggil golongan yang pertama, kategori pertama, iaitu puasa orang awam. Kategori yang kedua yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, iaitu puasa orang yang khawas. Apa itu puasa khawas tuan-tuan? Darjat yang kedua bagi orang yang berpuasa. Siapa yang akan dikategorikan di kalangan umat Nabi Muhammad SAW ni? Kita ni yang berkesempatan masih diberi Allah SWT nyawa untuk hidup dan terus dapat peluang ni di dalam bulan Ramadan ni. Apakah ciri-ciri orang yang dikatakan khawas ni, puasa jenis orang yang khawas? Iaitu mereka yang macam tadi, tambahan ciri-ciri daripada hak utama tadi. Dia bukan sekadar menahan lapar, menahan daripada memakan dan minum di siang hari. Kemudian dia bukan saja tidak melakukan jima' di siang hari, dan dia tidak juga melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, tetapi ditambah dengan menjaga perilaku dia semasa dia berpuasa. Dia menjaga tujuh perkara. Dia menjaga 7 perkara ni apa dia tuan-tuan? Pertama, dia jaga mata. Dia jaga mata dia daripada melihat perkara-perkara yang haram. Dia jaga mata dia daripada melihat perkara-perkara yang makruh. Jaga sungguh. Bila kata tuan-tuan jaga mata ni, bukan berarti kita ni tak boleh tengok langsung orang perempuan ni dalam keadaan kita pula yang masyarakat yang kita berbagai. Syekh yang saya bersama lagi dengan Syekh Amrul Mirdani di Al-Azhar kata, bila kita tengok perempuan ni, bukan berarti kita tak boleh tengok langsung. Dia bangkitkan cerita berkenaan dengan pandangan kepada orang perempuan ketika mana kisah berlaku di geng Salafi. Salafi, tuan-tuan faham Salafi? Tuan-tuan faham Wahabi? Adik-adik lah geng ni tuan-tuan. Mereka di Azhar, di Mesir dulu ni banyaklah channel-channel mereka ni, dan mereka ni aktif lah menyampaikan syarahan mereka. Di antara dia Syekh tengok kita bukan berarti bila seorang kata orang perempuan, kalau orang perempuan telefon, tidak ada pun wajah orang perempuan tu dia tanya soalan. Tiba-tiba apabila dengar saja panggilan daripada perempuan, nama sekian-sekian, yang geng orang bermazhab beraliran Salafi Wahabi terus seolah-olah memanding pandangan dia daripada melihat kaca kamera. Pasal beranggapan bahawa pandangan kepada
Kata seolah-olah tak boleh tengok orang perempuan. Kononnya rotul basar, kan, merendah pandangan dia, memejamkan mata. Bukan berarti begitu, tuan-tuan. Syekh kata, kita boleh tengok orang perempuan. Kita lah, tuan-tuan. Di antara mata dengan hidung, kita tengok bahagian. Bukan kita tengok pucuk, tengok tembus pada mata dia, tak. Bahagian tu kita tengok. Supaya apa? Pandangan kita itu, iaitu dengan kita memberi respon kepada orang perempuan tu, apa yang ditanya kepada kita. Bukan berarti kita pandang yang dalam keadaan pandang yang melihat dengan rela. Bukan berarti tak boleh pandang langsung. Bukan berarti kalau kata yang dikatakan betul basar ni ialah menunduk pandangan tengok ke bawah. Jadi dikecualikan beberapa keadaan yang mana menundukkan pandangan ini. Bukan berarti secara mutlak untuk kita perempuan nampak perempuan, walaupun dengar semua cakap kita tunduk pandangan. Itu yang saya faham daripada guru saya. Yang mana pertama, jaga mata. Jaga mata berarti jangan pandang pada perkara yang dikatakan haram. Haram. Yang kalau kata ditanya kepada kita seorang perempuan yang tanya kita, tanya, dia tutup semua, okey ya? Itu tak jadi haram. Tak jadi haram. Pandangan yang haram dan pandangan yang makruh, kedua-dua ni dia jaga. Kedua-dua ni dia jaga. Dia tak melihat perkara-perkara yang haram. Bukan disengajakan. Bukan disengajakan. Kita lah ni macam kita tuan, ada handset macam-macam, internet boleh 24 jam pegang, dan dalam keadaan kita pegang handset tu, orang tak tahu tu kan. Betul tak tuan? Ada handset skrin kecil je, duduk seorang penuh kat sini, suruh sini, silent, kita buka apa yang boleh. Pasal tu tak ada siapa yang boleh nak kacau, nak tengok apa, tak ada. Jadi ni orang kata apa? Amanah yang Allah Ta'ala letak supaya menjadi yang dikatakan Allah SWT kata dalam bulan Ramadan ni, nak terbit takwa kepada Allah SWT. Yang kedua, dia jaga telinga. Dia jaga telinga daripada mendengar perkara-perkara yang haram. Dia tak berkongsi, dia tak ra'i orang-orang yang cuba bawa cerita nak belaga orang, cerita nak fitnah, dengar penistaan daripada orang. Dia jaga orang-orang itu kan. Yang ketiga, bukan sekadar dia jaga mata, bukan sekadar dia jaga telinga, dia jaga mulut. Jaga mulut, tuan-tuan. Bukan berarti kata, oh, jaga telinga saja, mulut boleh cakap. Mulut pun sama juga. Jaga mulut. Jangan duk sembang dusta buat kepala. Tak buat kepala. Semua dia tahu. Orang tahu, semua dia tahu. Dia tahu, oh, jadi semua. Tapi pada yang tak tahu apa, di Mesir ni, pengalaman tu, orang Arab ni, dia satu perasaan dia, kalau kita tanya dia, duduk tempat dalam suatu jalan, dia kompak, dia tak abang, dia tak tahu. Dia punya nak abang dia, dia tahu. Dia takut apa? Ni, malu ke tahu, duduk tempat dia tak tahu. Tanya orang ni, jangan habis sekalian. Okey, terus, kalau kanan, ambil kiri, dia bawa. Kita pun jalan, udah, tengok tak sampai. Dapat kaedah lah. Tanya orang ni, kena 2-3 kali. Tanya orang, tengok. Jalan depan, tanya orang kali. Okay. 2-3 orang kena tengok. Tak apa, insyaAllah. Kaki kelentong, macam kata dengan Islam, kan? Jangan kita rasa bahawa kalau ditanya, kita tak tahu, kita jawab tahu. Sebab apa? Ulama kata apa? Habaq kata tak tahu pun sebahagian tak ilmu, kan? Habaq kata wallahu a'lam, tu pun satu ilmu juga. Sebab apa? Sebab dia tahu yang dia tu tak tahu, kan? Dia tahu yang dia tu tak tahu. Kadang dia habaq juga padahal dia tak tahu, kan? Maka dia dikatakan sebagai apa? Jahil murakkab. Dia tak tahu. Kemudian dia bercerita pula yang bersalahan dengan wakil. Realiti dia tak sama dengan apa yang dia cakap. Maka dia panggil jahil murakkab. Jadi kita perlukan
Kita tak lakukan dusta, tak lakukan penipuan. Walaupun kita kata itu sambil-sambil nak lawa, sambil-sambil nak lawa, nak bagi yang ceria tuan. Nabi SAW dia cakap yang benar. Walaupun lawa, tetapi itu adalah benar. Macam mana kita tahu semua bahawa Nabi SAW pernah tengok orang perempuan makcik tu duduk menangis dengan bersepok, duduk pikir. Nabi kata apa? Orang perempuan perempuan ni masuk syurga ni semua muda. Dia pun teriak. Pasal apa? Pasal tua lah. Pasal betul Nabi SAW sebutkan bahawa orang yang masuk syurga ni semua muda-muda. Kemudian tuan-tuan yang jaga pandangan, jaga telinga, jaga mulut, kemudian jaga perut. Jaga perut macam dua keadaan tuan-tuan jaga perut. Pertama, ketika kita berbuka puasa, jangan kita buka hasil daripada harta yang haram. Jangan kita buka daripada hasil harta haram, rasuah ke tuan dan sebagainya, apa yang dikatakan haram. Nombor ekor kalau kita fikirkan, tengok kena buat kenduri pula zaman kan orang makan untuk puasa, kan tu lagi teruk kan. Tu lagi teruk. Kedua, jangan buka puasa dengan harta yang haram. Kedua, jaga perut dia, jangan makan berlebihan. Makan sungguh. Tapi pasal Ramadan kan, pasal Ramadan penuh. Kita tengok siang duk puasa ni masuk hari ni duit tu ada silap bukan. Kita pun bawa beli penuh. Kita makan semua waktu puasa. Ulama kata, Imam Al-Ghazali kata, jangan makan terlalu melampau sehingga kan kita tak boleh buat ibadat. Sedangkan bulan Ramadan ni hanya istimewa dalam bulan ni semua makhluk tarawih kan. Kalau tarawih kita buka puasa, kita mengarap sungguh-sungguh, memang tak ibadat, insya-Allah lena. Ya. Melainkan Allah Taala pelihara dia, kalau dia lena pun dia buat tarawih. Ya. Kita kalau kata di rumah ni tak tahu kata mungkin dengan ayam tu lah, ya, pagi esok pula sahur pula. Okey, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga perut. Kemudian jaga kaki. Yang kelima, jaga kaki, jaga tangan kita, jaga kaki kita daripada melakukan perkara yang haram, jaga tangan kita daripada melakukan perkara yang haram. Maksudnya, kalau tangan kita ataupun kaki kita, jangan tolong sesuatu yang menyebabkan orang ataupun kita buat benda yang haram. Walaupun kita tak buat, tapi kalau kita tahu dalam pekerjaan itu melakukan perkara yang haram, maka kalau kita tolong dia, itu juga membawa kepada haram. Sebab apa? Menolong, berkongsi perkara yang haram membawa kepada haram. Yang itu tuan-tuan semua faham. Yang seterusnya, tuan-tuan, ketika berpuasa, hati kita bolak-balik di antara khauf dan raja. Khauf dan raja di antara penerimaan Allah SWT puasa yang kita lakukan siang tadi, adakah diterima oleh Allah SWT ataupun ditolak? Kita timbang, ada tak dalam hati kita perasaan semasa kita berbuka puasa? Puasa pun ni daripada subuh tadi sampai azan maghrib, adakah Allah SWT terima puasa? Ada tak? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, ada lagi kita berkesempatan untuk mengingat rasa dalam diri, ya Allah, puasa pun kita sampai 28 hari ini, adakah kau terima oleh Allah? Kita masih berkesempatan untuk terus bermuhasabah sebelum berakhirnya bulan Ramadan. Sebab apa tuan-tuan, bulan Ramadan ni Nabi kata apa? Celakalah siapa yang dapat sempat bulan Ramadan, tapi Ramadan dengan bulan yang lain tak ada beza. Celaka Nabi kata. Nabi kata celaka yang mana amin. Nabi SAW nak amin. Amin mengaminkan. Nabi mengaminkan doa daripada
malaikat kan, Nabi nak naik tangga tu 2-3 sahabat dengar amin, kemudian naik lagi satu dengar amin, naik lagi satu amin. Di antara 3 amin Nabi SAW naik tangga mimbar tu, antara doa dia jalan ke orang yang berpuasa mendapati bulan Ramadan, bulan puasa ni, tapi bulan puasa dengan bulan yang bukan puasa sama saja, tidak diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ini di antara kategori yang kedua. Adakah kita tergolong di dalam kategori ini? Adakah amalan perilaku kita semasa sepanjang bulan Ramadan ini kita menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga mata kita, menjaga kaki kita, tangan kita, menjaga mulut kita, menjaga hati kita. Yang ketiga tuan-tuan, yang dibagi khawasul khawas. Khawasul khawas ni awliya, wali lah. Tahap kita ni tak mampu nak sampai tu. Pertama, dia jaga tak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Dia menjaga hak yang disebutkan tadi, itu dia yang kedua. Kemudian dia jaga pula yang ketiga. Hati dia hanya fikir Allah, hanya fikir Allah. Dunia ni tak ada dalam kepala, tak ada dalam ingatan. Bukan apa kita tolak dunia. Ulama kata zuhud ni berapa? Zuhud ni berapa? Tak, dunia di tangan. Maksudnya apa yang ada di tangan boleh keluar. Tak hati. Tak usah timbang kata kalau kita nak infak ataupun kita nak buat ajar baik ni, kita tak risau kata akan kekurangan. Buat saja. Pasal di tangan. Yang ada bagi. Tak hati, tak usah timbang, tak usah cemas, tak usah pusat, tak duka. Apa yang ada. Jadi orang yang golongan yang ketiga ni dia jaga